Assalamualaikum semua, apa khabar? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera hendaknya. Untuk hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Tafsir Al-Quran Darjah 4, pelajaran 1 di bawah tajuk Ganjaran Menderma atau Bersedekah. Bersama Cikgu Nina. Adakah anda sudah bersedia? Okey, di dalam tajuk ini, ia adalah petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul Azim. Okey, mari kita lihat apa artinya. Baik, bandingan derma atau sedekah, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Kalau kita lihat pada arti ayat ini, dia kata apa? Seseorang yang bersedekah ibarat dia sedang menanam satu biji benih yang akan tumbuh banyak tangkai, banyak buah-buahan yang akan terhasil daripada pokok tersebut. Ibaratnya apa? Kita beri satu, kita dapat 10. Okey. Tafsir ayat. Pada ayat ini, Allah menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanja dan menyumbangkan harta bendanya pada jalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaannya. Hubungan antara infak atau sedekah dengan hari akhirat begitu erat sekali. Kerana apa? Kerana seseorang itu tidak akan mendapat apa-apa pertolongan daripada sesiapa pun pada hari akhirat kecuali bergantung kepada amalan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Antara amalan yang boleh menyelamatkan kita sebagai manusia ini di akhirat nanti ialah salah satunya infak ataupun sedekah pada jalan Allah. Bermaksud dekat sini, apabila kita hendak menderma, niat dalam hati sungguh-sungguh aku derma ini kerana Allah Ta'ala. Bukannya niat aku derma ni. Nak nampak, nak biar orang nampak aku menderma. Elok-elok dapat pahala. Automatik bila kita niat atas sebab hendak mendapatkan pandangan orang, automatik. Pahala yang kita dapat tu terus hilang macam gitu je. Okey, jelas ya? Okey, kenapa ayat ini diturunkan? Baik, dalam mata pelajaran ini, setiap ayat yang diturunkan, setiap ayat yang anda akan belajar, ada sebab-sebabnya. Baik, kita lihat ya pada kenapa ayat 261 surah Al-Baqarah ini diturunkan. Ia berkaitan dengan satu peristiwa berkenaan dengan kedatangan Saidina Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Okay, mereka berdua ini datang kepada Rasulullah membawa wang dirham untuk diinfakkan kepada pejuang yang terlibat di dalam peperangan Tabuk. Okay, apa yang mereka dermakan? Okay, kita tengok ya. Abdul Rahman bin Auf membawa sebanyak 4,000 dirham dan berkata kepada Rasulullah, aku memiliki 8,000 dirham. Lalu sebahagiannya aku sedekahkan fi sabilillah. Fisabilillah ini maksudnya apa? Maksudnya pada jalan Allah. Dia ada 8,000. Katalah, dia ada 8,000 ringgit. Dia dermakan separuh daripada 8,000 ringgit ini kepada jalan Allah. Fisabilillah. Ingat tak saya kata, bila kita derma 1, kita dapat 10. Sekarang ni dia derma 4,000. Agak-agak awak dia dapat berapa ganjaran pahalanya? Okey, ini cerita Abdul Rahman bin Auf. Macam mana pula cerita Saidina Osman? Saidina Osman bin Auf sendiri membawa 1,000 ekor unta. Wow, banyak tu untuk diinfakkan. Dia infakkan untuk apa? Diinfakkan untuk peperangan Tabuk ni tadi. Okey. Sikap dermawan kedua-dua sahabat ini
disambut baik oleh Rasulullah. Apabila kedua-dua sahabat Nabi ni, Abdul Rahman bin Auf serta Saidina Osman bin Affan, mereka mendermakan harta mereka, maka Allah turunkan ayat ini memberi galakkan supaya kita rajin-rajin bersedekah ataupun menginfakkan harta kepada satu-satu kawasan ataupun satu-satu perkara. Niatnya dengan apa? Fisabilillah ataupun niat lillahi ta'ala kerana Allah. Okey. Pengajaran ayat. Apa dia pengajaran ayatnya? Di sini ada 5 pengajaran yang kita boleh nampak daripada peristiwa ataupun daripada tafsiran ayat ini. Yang pertama, membelanjakan harta ke jalan Allah adalah untuk melahirkan rasa syukur atas nikmat yang diperoleh. Contohnya apa? Katalah kita dapat RM10, kan? Kita bagi orang RM2. Kita bersyukur, rezeki aku ni RM10 rezeki aku. Mungkin RM2 rezeki orang tu. Rugi tak sebenarnya? Tak. Tiba-tiba besoknya kita dapat RM200. Wow, suka tak suka? Mesti suka kan? Okey. Pengajaran yang kedua, bersedekah kerana Allah semata-mata boleh menambah keimanan kita terhadap Allah. Sebabnya apa? Bila kita niat lillahi ta'ala, itu bermaksud kita percaya, kita yakin dengan Allah 100%. Pengajaran yang ketiga, setiap amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas akan dapat ganjaran pahala daripada Allah. Kita buat baik, kita dapat pahala. Tak ada ya kita buat baik, kita dapat dosa. Tak ada. Yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapat penghormatan yang tinggi daripada Allah dan balasan yang berlipat kali ganda. Macam saya cakap tadi, kita derma sembunyi-sembunyi niat kerana Allah. Orang lain tak tahu ni. Berbeza kalau kita derma terang-terang, kita tunjuk, aku derma RM10 ni, masuk tabung masjid contohnya. Pahala tu tak ada. Hilang macam gitu je. Okey? Dan yang terakhir sekali, rezeki orang yang menderma akan bertambah dan mendapat keberkatan Allah. Bukan sahaja kita dapat keberkatan Allah, tetapi rezeki ataupun apa yang kita belanjakan untuk diri kita serta apa yang kita sedekahkan itu, itulah yang menjadi pembantu dan penolong kita untuk kehidupan kita di padang mahsyar nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih mendengar sehingga habis. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum.